Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini dengan tajuk Matematik tahun 5, Wang Celik Keuangan. Simpan dan labur. Wah, banyaknya duit abang. Yana pun nak kira lah. Ayah, kami dah kira duit raya dan duit tabung. Kami nak simpan. Esok kita sama-sama ke bank. Simpan di bank lebih selamat dan akan mendapat faedah. Bolehkah Tuan bantu akaun apa yang sesuai untuk anak-anak saya? Ada akaun simpanan dan akaun pelaburan, Encik. Ibu, saya nak buka akaun pelaburan. Saya nak buka akaun simpanan. Apakah beza antara dua akaun ini, Tuan? Okey, kalau kita tengok di sini perbualan satu keluarga yang ingin menyimpan wang ataupun duit raya yang telah dikumpulkan ke dalam bank. Jadi ayah dia pun bawa ke bank dan berurusan dengan pegawai bank lah. Okey, sekarang kita tengok apa yang pegawai bank tu terangkan pula. Simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Ini beberapa maklumat tentang akaun simpanan. Akaun simpanan. Wang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang permulaan simpanan rendah. Dapat faedah. Kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Ini beberapa maklumat tentang akaun pelaburan. Akaun pelaburan. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Baik, di sini pegawai bank ini cuba menerangkan perbezaan antara akaun simpanan dan juga akaun pelaburan. Okay? Di mana dia menerangkan akaun simpanan ni bila-bila masa pun boleh simpan, boleh dikeluarkan, kemudian nak memulakan ataupun nak masuk wang permulaan tu tidaklah setinggi akaun pelaburan. Okay? Kemudian dapat faedah dan juga kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Okay? Manakala akaun pelaburan yang cuba diterangkan ialah dia tidak boleh dikeluarkan ikut sukalah, maksudnya dia tak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Okay? Tempoh matang ni maksudnya kena tunggu beberapa waktu ataupun mungkin setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke baru boleh keluar duit yang disimpan tu lah untuk pelaburan. Okay, kemudian bergantung pada jenis pelaburan. Mungkin dia nak buat dari segi pelaburan hartanah, mungkin juga dia nak buat pelaburan simpanan wang yang untuk untuk jangkaan pada masa hadapan. Okay? Kemudian dia juga ada untung. Okay? Dia untung yang untungnya disebut sebagai dividen ataupun bonus. Okay? Kemudian kadar untung dia tinggi, biasanya lebih 2% setahun. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik, kita tengok pula faedah mudah dan faedah compound. Ibu, kenapa nilai faedah ini berbeza? Nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Apabila wang simpanan tidak dikeluarkan pada tahun pertama, faedah compound pula diberikan pada tahun kedua. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Di sini. Okey, apa yang perlu anda faham
pada tahun pertama, okey, dikenali sebagai faedah mudah. Okay. Kemudian bila tidak dikeluarkan pada tahun pertama, okay, maksudnya dia dah beranjak kepada tahun kedua dan seterusnya, okay, itu yang dinamakan faedah compound. Okay. Okay, kemudian macam mana pula dia boleh, cara mengira dia? Okay, kita tengok ni. Tahun pertama baki awal tahun 2000, okay. Kemudian kadar faedah dia 1.8%. Okay. Kemudian nilai faedah RM36. Baki akhir tahun RM2,036. Okay. Kalau kita tengok di sini, okay, macam mana cara mengira dia? Okay. Yang ni awak tak perlu tahu pun, tapi cuma cikgu nak jelaskan. Nanti ada yang tertanya-tanya pula mana datang. Okay. RM2,000, okay, darab dengan 1.8 per dengan 100. Okay. Bila awak kira betul-betul nanti sampailah, okay, awak boleh dapat nilai RM36 lah. Okay. Ni boleh potong. Okay, 200 darab dengan 1.8 ni awak akan dapat nanti akhir sekali ialah RM36. Okay. Jadi RM36 ni, okay, campur dengan wang baki awal tahun tu. Okay. Ni tambah dengan yang ini. Tambah. Okay. So, dapatlah baki akhir tahun. Okay. Kemudian baki akhir tahun pertama ni, tahun pertama ni, dia akan bawa ke hadapan pada tahun kedua. Okay, kemudian dia mengulang juga, dia akan ulang proses yang sama, 1.8%, kemudian darab dengan RM2,036, dapat RM36.65, kemudian tambah baki awal tahun, tambah nilai faedah, dapat baki akhir tahun RM2,072.65. Okay, kemudian baki akhir tahun kedua ni, dia bawa ke hadapan tahun ketiga ni, dia akan jadi baki awal tahun. Okay, untuk tahun ketiga. Kemudian kadar faedah dia 1.8, bila darabkan dapatlah nilai faedahnya RM37.31. Tambahkan pula nilai faedah, tambah dengan baki awal tahun, dapat jawapan baki akhir tahunnya RM2,109.96. Okay. Jadi cikgu harap awak tahulah mana datang tiba-tiba semua ada nombor je kan. Jadi dia ada pengiraan dia lah. Okay. Okay, kadar faedah ni dia dalam bentuk peratus. Okay. Dia akan bagi dalam bentuk peratus. Nilai faedah barulah kita buat jalan kira untuk dapatkan nilai wang dia lah berapa ringgit. Okay. Okay, kita tengok pula di sebelah kanan ni. Faedah mudah. Okay, faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okay. Okay, faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okay, ini daripada hasil terkumpul, compound terkumpul. Kalau faedah mudah ni, biasanya dalam setahun macam itulah, akhir tahun tu, tu dinamakan faedah mudah dalam tempoh tertentu. Tapi compound ni dia kumpul-kumpul. Okay, dia kumpul-kumpul setiap tahun. Apa akan jadi? Ibu, apakah yang berlaku jika wang simpanan dikeluarkan? Apabila wang simpanan berkurangan, nilai faedah pun akan berkurangan. Okay. Wang simpanan berkurangan. Okay, maksudnya dia ambil keluar lah. Mula dia simpan, kemudian dia ambil pula duitku, dikeluarkan. Okay, jadi nilai faedah pun akan berkurang. Okay, pernah dengar tak sikit-sikit lama-lama jadi bukit? Okay. So, bila dah awak ambil duit awak, mula-mula dah makin banyak, dia makin bertambah duit tu kan. Jadi, bila awak keluarkan duit tu, maka akan kuranglah sikit. Betul tak? Ambil, elok-elok simpan, awak ambil. Elok lagi simpan, awak ambil.
Awak simpan lagi, kemudian awak ambil pula. Okey, jadi nilai faedahnya pun akan turut berkurangan. Okey, jangan kata kalau kita simpan duit dalam bank, kemudian kita keluarkan, okey, kemudian kita akan dapat faedah ni, ataupun dalam erti kata lain, hadiah lah. Okey, kita dapat hadiah banyak pula. Okey, jadi tak adil lah kan. Kalau kita simpan sikit, sikit lah kita dapat. Kalau kita simpan banyak, banyak lah kita dapat. Okey, tu maksud dia. Okey, tajuk seterusnya ialah kredit dan hutang. Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini. Baik tuan, sila duduk dahulu. Tuan nak bayar dengan apa ya? Saya bayar dengan kad kredit. Okey. Kemudian dalam kereta anak dia tanya pula, kad kredit itu apa ayah? Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Okey, jadi ayah dia cuba menerangkan dia beli mesin penapis air itu dengan menggunakan kad kredit. Okey, ni kad kredit. Okey. Kemudian dia kata apa maksud kad kredit ni? Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman. Nampak tak? Kemudahan pinjaman. Siapa yang beri? Bank yang beri. Okey, maksudnya bank tu yang tolong bayar harga mesin penapis air. Okey. Jadi, atas sebab itu, ayah dia kata tak perlulah ayahnya bawa wang tunai banyak. Okey. Sebab apa kita takut nak bawa wang tunai banyak? Okay, mungkin kita takut kita cuai hilang kan. Kemudian takut orang curi ke. Okay, itu salah satunya lah. Okay. Situasi yang perlu difahami. Okay, kita tengok apa yang ayah dia cakap. Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat pula. Okey, maksudnya di sini ayah dia bukannya bayar suka-suka. Okey, maksudnya berlapang dada je bayar, tidak. Okey, maksudnya ayah dia cuba terangkan pada anaknya, ayah berhutang dengan bank. Okey, nampak ni, berhutang dengan bank. Okey, maksudnya dikenakan faedah pinjaman. Okey, faedah pinjaman ni dikenakanlah. Okey, perlu bayar balik pula. Bukannya kita bayar guna kad kosong macam tu je, tidak. Okey, ayah dia perlu bayar balik dalam tempoh tertentu. Okey, ada tempohnya pula. Okey, ada tempoh tertentu. Okey, mungkin awak kita beli, contohlah kalau beli laptop, okey, komputer riba kan, kita nak bayar terus duit RM1,000. Okay, mungkin kita tidak ada wang yang RM1,000 macam tu je kan. Jadi kita bayar secara ansuran, okay, sikit, tapi menggunakan kad kredit. Okay. Okey, kemudian apa yang dia kata? Jika gagal, okay, gagal ni maksudnya tidak berjaya lah, dia tak boleh nak bayar. Okay. Bank akan kenakan caj bayaran lewat pula. Okay. Apa yang ayah dia cuba sampaikan dalam erti kata lain, kalau ayahnya tak boleh bayar, maksudnya bank itu akan kenakan denda. Okay? Sebagai denda. Mungkin sepatutnya kena bayar RM50, tapi disebabkan ada denda, naik sikit daripada RM50 jadi RM52. Okay? Itulah yang cikgu boleh beri contoh lah. Okay? Okay, kita tengok di tepi pula. Kredit. Okay. Apa maksud kredit? Kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Ingat kad kredit ni hak milik siapa? Ni bank punya ni. Jadi dia bagi peluang untuk kita gunakan, okay? Dia bagi kita pinjam, okay? Dan kita perlu bayar balik. Okey, kemudian hutang. Hutang ni macam awak semua dah biasalah dengar perkataan hutang kan. Okey, katalah awak nak beli buku dekat sekolah.
Tiba-tiba duit tak ada. Awak pun pinjam duit kawan, betul tak? Okay, jadi bila dah pinjam duit kawan, awak berhutang kan, awak kena bayar balik ke tidak? Awak mesti bayar balik kepada orang yang awak pinjam duit tu. Okay? Okay. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okay? Betul lah apa yang cikgu cakap dekat awak tadi. Okay, ingat kalau kita berhutang ataupun kalau kita menggunakan kredit ni, memang kita kena bayar semula. Okay? Dalam konteks awak kanak-kanak, mungkin awak faham perkataan hutang tu. Okay? Hutang ni, awak hutang kepada kawan awak. Okay? So, bila dah berhutang kepada kawan, bayar. Okay, macam tu juga dengan bila awak dewasa, mungkin awak akan gunakan kad kredit. Jadi, awak beli barang, awak perlu bayar semula kepada bank. Okay? Okay, seterusnya pembelian secara kredit dan tunai. Okay. Keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. RM1,290 dibayar terus. Okay. Okay, kita tengok pula TV tu. Okay. Kita tengok murid perempuan tu dia memegang kad lah, satu kad menunjukkan harga TV itu ialah RM1,290. Okay. Kalau bayar tunai RM1,290. Tapi kalau bayar ansuran, okay, kredit 12 bulan. Ni kredit ni. Ni tadi dah sebutkan perkataan kredit ni. 12 bulan, RM120.90 sebulan. Okay. Okay. Kemudian, okay, murid lelaki ni pun beritahu pula. Okay, keluarga Carol membeli televisyen itu secara kredit. Okay. RM120.90 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Okay. Kemudian dia cuba memberitahu kita dengan jalan pengiraan. Okay, dia mendarabkan RM120.90 darab dengan 12. Hasilnya ialah RM1,450.80. Okay. Okay, cuba kita tengok ayatnya di situ. Okay. Kalaulah dibayar secara tunai, okay, bayar ada duit terus bayar RM1,200.90. Okay, itu kalau ada duit terus bayar banyak tu lah. Tapi bila dia berhutang, okay, bila dia menggunakan kredit, okay, apa yang jadi? Okay, maksudnya sebulan RM120.90. Bila darab dengan 12, dia akan jadi tu dia. RM1,450.80. Okay, jadi di situ kita boleh nampak tak dia punya perbezaan. Okay. Jadi kalau kita tengok di situ, agak-agak awak lah. Lebih baik beli secara kredit ke ataupun lebih baik kita beli secara tunai? Yang mana satu agaknya? Ya, betul. Lebih bagus kita menggunakan tunai sepenuhnya. Okey. Tapi kalau dah tak ada duit nak buat macam mana kan? Mungkin kita tak mampu. Jadi kita kena bayar secara ansuran lah. Okey. Tapi kena ingat memang kena bayar semula. Okey. Cuma perbezaannya di sini dia nak tunjukkan dekat awak. Kalau guna secara kredit, okay, nilainya lebih besar. Okay, awak berhutang, okay, mestilah ada dia punya syarat-syarat tertentu kan. Okay, jadi kalau awak bayar terus RM1,200 lebih. Tapi kalau awak guna secara hutang kredit tu RM1,400. Okay, ada perbezaannya tu banyak juga tu. Okay. Okay, sekarang mari kita lihat pembelian secara tunai, okay, dengan pembelian secara kredit, okay, apakah perbezaan dia? Okay. Okay, pembelian secara tunai tidak berhutang. Okay, tunai tak ada hutang lah maksudnya. Betul tak? Kalau dah tunai, dia memang tak ada hutang. Okay. Maksudnya dah bayar semua, nak hutang apa? Maksudnya dia bayar semua, so boleh dapat barang tu. Dia tak payah fikir pasal hutang. Okey, kemudian kalau pembelian secara kredit, ansuran tadi tu yang dia pinjam, dia minta tolong bank untuk bayarkan, okey, memang kategori berhutang. Okey, dia dapat barang tapi dalam pada masa yang sama dia perlu membayar semula kepada bank dengan apa yang dipinjam. Okey, kemudian yang kedua,
pembelian secara tunai tidak dikenakan faedah. Okay, tak ada dikenakan faedah. Sebab itulah kita tengok tadi Andrew dengan Carol tadi, cerita Andrew dan Carol. Okay, RM1,250 tu kan dia bayar. So harga televisionnya sebanyak itu, maka dia dapatlah beli televisyen tu, okay, menggunakan wang tunai, dan dia tidak perlu, dia tidak ada faedah yang dikenakan. Maksudnya dia tak ada charge yang dikenakan oleh pihak bank sebab dia bayar tunai. Okay. Sedangkan pembelian secara kredit dikenakan faedah. Nampak tak tadi? Okay. Yang 1,400 dikena tadi tu kan. So tadi di sini lebih kurang 1,200 lebih-lebih lah. Okay. Tapi bila dikenakan faedah, dia meningkat 1,400 lebih-lebih. Kan? So, kita tengok pula pembelian secara tunai membayar pada harga asal. Okay, maksudnya banyak tu yang dia kata, okay, kalau nak beli TV, kena bayar banyak itu. Jadi banyak itulah harga asal itulah yang dibayar. Okay, sedangkan pembelian secara kredit membayar harga yang lebih daripada harga asal. Macam kita bincang tadilah. Okay. Okay. Akhir sekali, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Okay. Bayaran penuh maksudnya dia nak terus settlekan pembayaran tu. Penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Okay. Kad debit ni tahu tak? Kad yang memang dah ada wang di dalamnya. Contohnya apa? Macam duit, kad gaji mak ayah kita tu lah. Tu kad debit. Okay. Wang tunai apa? Duit lah, duit. Okay. Okay, kemudian, berbeza pula dengan pembelian secara kredit. Okay, pembelian secara kredit, bayaran menggunakan kad kredit. Tadi wang tunai kan? Ini ialah kad kredit. Dan ansuran secara bulanan. Okay, maksudnya ansuran secara bulanan ni, okay, Januari kena bayar berapa. Okay, kemudian bulan Februari bayar berapa. Okay. Kemudian bulan Mac ada pula pembayarannya berapa. Setiap bulan kena bayar sebab dia nak menyelesaikan harga yang telah dipinjam tadi, yang dah dibayar tadi, okay, dan yang telah dipinjamkan oleh bank tadi. Okay. Okay. Cikgu harap awak fahamlah. Kita beralih pula kepada slide yang seterusnya. Baik, sekarang kita cuba buat latihan. Okay. Padankan perkataan dengan maksudnya. Okay. Boleh buka muka surat 109. Okay. Okay. Kemudian kita tengok simpanan. Apa maksud simpanan? Okay. Kita cek satu-satu lah. Okay. Adakah ada sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu? Bukan. Okay. Tengok. Okay. So jawapannya ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Okey. Pelaburan. Apa maksud pelaburan? Okay. Pelaburan. Okay. Pelaburan. Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang memberikan keuntungan. Motifnya ialah untung. Untung. Okay. Faedah mudah. Faedah mudah. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okay. Faedah compound. Tadi mudah, ini nak compound pula. Compound ni terkumpul kan? Cari clue dia mana. Okey, terkumpul. Okey, faedah terkumpul. Faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey. Kemudian, mana lagi? Okey, kita tengok kredit. Apa maksud kredit? Ada dua je lagi yang kita tak pilih. Kredit ialah yang kedua ni. Kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan.
Kredit. Okey. Dia punya clue dia apa dah? Yang dipinjamkan, wang yang dipinjamkan. Okey, ni clue dia. Okay, akhir sekali hutang. Hutang dah tentulah dari perkataan apa tu? Hutang. Pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Okey. Okey. Yang inilah yang cikgu nak awak buat latihan nanti ni. Okey. Buat dalam buku latihan. Okey. Untuk soalan yang ini. Okay, yang seterusnya. Okey, 2A. Baca dan jawab soalan A. Pearson boleh menyimpan dan mengeluarkan wangnya dengan mudah. Okey, dengan mudah. Ni clue dia, dengan mudah. Apakah jenis akaun Pearson? Jenis akaun. Jadi apa agak-agaknya? Ya, betul. Akaun simpanan. Okey. Akaun simpanan. Okey. B pula. Jack Deep menyimpan wang dan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Dia simpan wang. Kemudian dia dapat keuntungan namanya dividen, dalam bentuk dividen. Apakah jenis akaun Jack Deep? Jenis akaun. Okay. Jenis akaunnya ialah akaun pelaburan. Okay. Akaun pelaburan. Okay. Sebab dia kata dalam bentuk dividen ni. Okay. Yang ni tadi dia boleh masuk, kemudian dia boleh keluarkan dengan mudah. Okay. C pula. Angeline tidak mengeluarkan wang simpanannya dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun. Okay, kat sini pun dia dah bagi cerita dia. 3 tahun dia tak keluarkan. Okay. Namakan faedah yang diterima daripada wang simpanan yang tidak dikeluarkan itu. Namakan faedah. Okay, so tadi kita ada 2 faedah kan. Satu faedah mudah, satu lagi faedah compound. Okay, jadi selama 3 tahun tak dikeluarkan duit itu. Jadi apa jawapannya? Ya, betul. Faedah compound. Compound. Eja betul-betul. Okey, faedah compound. Okey, ini pun nanti buat latihan ni dan kemudian jawablah. Okey. Dah bincang dah ni pun, tinggal salin je. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Berikan 3 perbezaan antara pembelian secara kredit dengan pembelian secara tunai. Okay, jadi cikgu nak awak buatlah dalam bentuk jadual. Okay, awak boleh refer pada muka surat 108. Okay, buat dalam bentuk jadual. Pembelian secara kredit. Okay. Kemudian sebelahnya pembelian secara tunai. Okay. Yang pertama, okay, kita tengok 108. Okay, kalau kredit ni dah tentulah kita berhutang. Okay. Jadi itulah beza dia, berhutang. Sedangkan kalau tunai tidak berhutang. Tidak berhutang. Okey. Kemudian apa lagi? Awak carilah. Okey, ada pada muka surat 108. Okey, dia nak 3. Jadi kita bagilah 3. Okey. Jadi sampai sini dahulu penjelasan cikgu ataupun pengajaran cikgu pada hari ini. Okay. Semoga awak fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Okay. Seterusnya jangan lupa buat latihan muka surat 109. Okay. Kita dah bincang dah terus bincang ni. Tinggal awak buat sahaja dalam buku
tulis. Okey. Kerja ni hari ni kita nak buat banyak sikit lah. Tak adalah banyak pun sebab kita dah bincang sebenarnya ni. Okey. Sila buat dalam buku tulis matematik awak. Okey. Dalam buku matematik awak. Boleh ya? Okey. Kemudian serahan tugas bolehlah dilakukan di dalam Google Classroom. Okey. Paling mudah sekali Google Classroom lah. Okey. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.